Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Ada satu masalah serius yang cikgu rasa cikgu perlu tekankan. Dah banyak kali cikgu nampak dan ia dilihat secara sambil lewa menyebabkan ramai pelajar tak faham dan jadi frust bila tengok soalan-soalan at maths. Masalahnya melibatkan lukisan yang mengelirukan. Apa ni? Sebagai contoh, yang pertama, dalam lukisan di atas ABC, nampak macam B tengah-tengah kan? In fact, pelajar selalu dia buat macam ni kat cikgu. Dia ambil pembaris, dia ukur AB, lepas tu dia bawa ke sana, dia cakap, cikgu tengok BC sama panjang lah. Lol, actually kita tak boleh buat macam tu. Sebab kadang-kadang ayat dia tak sama. Seperti ayat berikut, sebelah kanan dia kata AB 7. Pelajar yang suka congak dia kata, ni 7, ni 7. Saya selesai masalah, dia ada bahagi-bahagian, saya tak payah baca. Alamak. Kalau kita baca ayat berikutnya, dia kata AC 10 bahagian. Oh wait, cikgu tukarkan je. 3 dari atas, so 3 AC sama dengan 10 BC. Bermaksud, AC adalah 10 bahagian. 10 bahagian, manakala BC adalah 3 bahagian. So kalau ni 3 bahagian, 10 tolak 3, 7 sebelah kanan. Oh, nisbah ni kebetulan sama dengan 7 cm. So kalau ni 7 nisbah, 3 nisbah, dia adalah 7 cm, maka obviously sebelah kanan pun adalah 3 cm. Tapi sekejap, ini satu masalah. Kenapa? Sebab lukisan tu nampak sangatlah. Ni 7, ni 3. Sepatutnya titik B tu bukan kat sini tetapi dekat situ. Cikgu tak tahulah, ini adalah typo ataupun ini memang disengajakan. Cikgu memang ada ke soalan macam ni? Ada, dah banyak dah jumpa. Sebagai contoh, kes yang pertama. Ditanya oleh seorang pelajar cikgu rahsiakan sumber soalan ini supaya identiti penulis dapat dipelihara. So, kes dikata, Raja menunjukkan corak berbentuk bulatan dilukis oleh Doni bagi projek lukisannya. Diberi bahawa 8 bahagian berlorek itu adalah serupa. Alamak, ayat ni cikgu rasa was-was. Dia ada dalam bahasa Melayu dia cakap serupa, panjang lekuk ACB dan ADB adalah sama. Oi, kejap, kita zoom in, dia kata apa? Dia kata yang ni dengan yang ni, oh tak nampak, adalah sama. Seriously tak samalah. Yang sebelah atas ni nampak macam hampir-hampir satu garisan lurus. Lekuk sikit je. Sedangkan ini adalah lebih panjang. Malah ada satu lagi ujian untuk menentukan mereka sama atau tidak, iaitu simetri atau tidak. So, cikgu buat satu garisan lurus daripada A ke B. Dan cikgu dapati bahawa lekuk di sebelah atas lebih kecil. Lekuk di sebelah bawah lebih besar. Baik. Tapi cikgu, lukisan dia kiranya ada masalah ke? Yes, pada pendapat cikgu, lukisan dia ada masalah. Jom kita tengok apa. Macam mana boleh lukisan tu jadi salah? Oh, mungkin sebab buku ni dia ambil gambar lah cikgu pada angle. So, budak yang ambil gambar soalan ni dia nampak bengkok-bengkok. So, lukisan tu tak nampak betul. Oh tidak. Cikgu boleh simulasikan semula macam mana dia lukis lukisan ni secara salah. Dan nanti macam mana pula nak lukis dengan cara yang betul? Dimulakan dengan bulatan, dibahagi tengah, bahagi 4, bahagi 6, bahagi 8. Tetapi bulatan yang dia buat untuk lukiskan kawasan lorekan bukanlah sama besar dengan bulatan yang sebenar. Saiznya kecil dan dia letaklah dekat sekeliling. Kemudian dipadamkan semua bukti-bukti. So, dapat bentuk seperti ini. Jelas sekali bahawa panjang sebelah sini tak sama dengan panjang sebelah sana. Malah, cara dia ialah cikgu membahagikan pucu ini ke pucu dan kita dapati tak sama luas. Kalau soalan dia kata sama kan? Okey, so kalau ni bukan lukisan sebenar, sepatutnya macam mana? Kita mulakan dengan sebuah bulatan. Bahagi 2, bahagi 4, bahagi 6 dan bahagi 8. Kemudian kita copy paste bulatan dekat dalam dan letakkan dekat ujung yang bersilang seperti berikut. Kita lanjutkan buat lagi satu salinan. Cantik. Ini adalah pembentukan dia daripada awal. Kemudian, barulah kita ke fasa berikutnya, iaitu dengan memadam kawasan luar. Padam garisan kat dalam. Dan kita padam lebihan-lebihan. Yay! Dah dapatlah lukisan yang sepatutnya. Dan cuba lihat, bukankah nampak sama panjang luar dan dalam? Sehingga kan, kalau cikgu buat satu garisan lurus, dia akan membelahkan dia betul-betul di tengah. Barulah nampak bahawa panjang lekuk di sebelah dalam dengan sebelah luar adalah sama. Bandingkan dengan soalan asal, kita dapati kalau kita buat pembedahan sama, seperti cikgu buat tadi, kita dapati bahawa sebelah luar dan sebelah dalam tak nampak sama langsung. Malah luasnya berbeza. So, ini adalah masalah yang kita hadapi bila kita jumpa soalan-soalan yang lukisan dia tak matching dengan apa yang dituliskan. Moral dia ialah, untuk hasilkan soalan kebat, lukisan tu pun mestilah perfect. Ya, tak bolehlah kita lukis lain tapi kita cakap benda lain. Ini akan membuatkan kekeliruan
pada pelajar. Kesian pelajar. Dan buat masa ni, apa yang kita boleh dapat daripada pemerhatian ini ialah kalau ada situasi yang mana anda perlu lihat antara ayat dan juga lukisan, maka percayalah kepada ayat. Lukisan tu jangan dianggap sebagai fakta. Lukisan tu boleh jadi salah lukis. Okey, so daripada lukisan ini, maklumat dalam soalan, perimeter kawasan berlorek ialah 28 pi. Bila dia cakap perimeter kawasan berlorek, maksudnya sebelah luar dan juga sebelah dalam. So, ada berapa sisi? Well, kat luar kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah dalam pun sama juga, kita ada 8. So, 8 darab 2 kita dapat 16. 16 bentuk lekuk. Yang mana setiap lekuk adalah S. S formula dia ialah J theta. Tapi berkenaan dengan sudut pula. Berapa sudut dia? Tadi daripada awal cikgu dah bahagikan kepada 8 bahagian. Jadi 360 bahagi dengan 8, cikgu dapat 45. So 45 darjah perlu tukar kepada radian darab pi per 180 dan kita akan dapat 1/4 pi. So 16S sebab kita ada 16 lekuk, slope bahasa Inggeris je. Slope bersamaan dengan 28 pi. Slope ialah J theta sama dengan 28 pi. Kita nak cari jejari, so jejari ni question mark. Theta kita dah tahu iaitu 1/4 pi. Sebelah kanan 28 pi. So, cikgu boleh masukkan kedua-dua belah. 4 potong dengan 16 dapat 4. Pindah 4 sebelah sana. So, dapatlah 7. Jejari cikgu dapat 7. Sama seperti skema.